Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu sambung lagi perbincangan fiqh sunnah kita, dan saya ingat tajuk hari ini ringan saja, iaitu perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat, yang mana pada 2 minggu lepas kita dah tengok yang pertamanya berdoa pada hari Jumaat, terutamanya setelah daripada waktu asar. Okey, mana ada hadis Nabi SAW sebut ada satu waktu pada hari Jumaat yang mana kalau seorang hamba berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala tepat kena pada waktu tu, maka doa dia pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cuma sedemikianlah sifat ibadah ni, Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi SAW ada masa dia tak beritahu saat yang masa yang tepat tu. Sama macam malam Lailatul Qadar kan. Malam Lailatul Qadar pun tidak diberitahukan tepatnya, cuma kalau tengok hadis-hadis berat disebutkan malam ke-27, walaupun tidak semestinya malam 27. Jadi saya ingat kalau setiap ni pun kita dah nak masuk Ramadan, elok jugalah sebut berkenaan perkara tu. Jadi selalunya kita kata diberatkan malam Lailatul Qadar ni pada 10 malam terakhir, disebabkan hadis Nabi SAW sebut ketika baginda iktikaf di masjid, ada 1 tahun tu, kata sahabat, baginda mula iktikaf pada 10 kedua Ramadan, maksudnya pertengahan Ramadan 30, 10, 10, 10. Nabi SAW beriktikaf pada 10 kedua Ramadan tahun tu. Kemudian kata Nabi SAW, kata sahabat, kami pun bila tengok baginda SAW iktikaf pada pertengahan Ramadan, maka kami pun ikut sekali lah. Saya budaya iktikaf ni, wallahi saya tak pernah tengok lebih hidup daripada Masjid Universiti Islam Antarabangsa tu, dekat-dekat sebab apa? Jazakallah khair. Wah, tuan imam bagi air tu dia kena minum berkat apa ni? Jazakallah khair. Disebabkan dekat masa mengaji kat universiti tu 40% adalah pelajar antarabangsa. Jadi pelajar antarabangsa ni kebanyakannya yang Arab-Arab ni memang mereka dah dibiasakan daripada kecil untuk beriktikaf. Malahan mereka pun membiasakan anak-anak mereka. Yang saya naik jealous tengok tu, sampai anak-anak umur 2-3 tahun pun memang dia bawa juga iktikaf. Memang bawa toto, bawa kipas, memang bawa belaka. Tapi memang hiduplah masjid bulan Ramadan tu. Baik, balik pada tadi. Kemudian Nabi SAW satu hari baginda keluar daripada kemahnya. Kemudian baginda sebut pada para sahabat, sesungguhnya aku telah dilihatkan bila berlakunya malam Lailatul Qadar, tetapi kemudian aku dilupakan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk pada dia, kemudian Allah lupakan. Maksudnya betul-betul timing hari apa tu Allah Subhanahu Wa Taala lupakan. Dia kata cuma saja, dia kata yang aku tahu, yang aku pasti dia akan berlaku pada 10 malam terakhir. Sebab tu sekarang kita beratkan 10 malam terakhir tu. Jadi kata Nabi SAW, dia akan berlaku pada 10 malam terakhir. Yang pertama. Yang kedua, dia bagi clue, saya nampak, dia kata saya nampak diri saya sujud dalam keadaan tanah yang basah dalam Masjid Nabawi. 2 tu saja. Jadi kemudian baginda SAW sebut, maka orang-orang yang beriktikaf, maksudnya ikut iktikaf dengan dia dalam masjid tu, baginda kata balik dululah, 10 akhir nanti baru datang 10. Maka kata sahabat radhiyallahu anhum, betul macam Nabi SAW sebut, ada satu malam tu yang mana berlaku hujan lebat di Madinah. Yang ni kalau kita barangkali tak pelik sebab kita negara tropika, tapi untuk Madinah tu hujan pelik sebab tu orang Arab nampak hujan macam kita nampak salji, memang naik selok kita kata kan. Jadi pada satu malam tu, berkata para sahabat radhiyallahu anhum, memang hujan lebat sungguh, sehingga atap Masjid Nabawi tu bocor habis, dan air masuk ke dalam tempat iktikaf Nabi SAW. Bila kami masuk dalam masjid, memang kami nampak baginda sedang bersujud di atas tanah basah. Jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan tu,
ialah Allah ni kita kata dia menguasai segala waktu dan sebagainya. Dia tunjuk benda yang akan berlaku, subhanallah. Okey, tapi sifat ibadah kebanyakannya macam itulah, tidak diberitahukan waktu tepat dia. Kalau waktu-waktu yang dia punya fadilat dia besar, termasuklah pada hari Jumaat. Esok hari Jumaat, insya-Allah kita cari sama-sama. Lepas solat asar tu, kata Nabi SAW, siapa yang duduk di tempat solat dia, selagi itulah Allah akan kira dia masih dalam keadaan solat. Jadi itu cara untuk nak cari tu. Pukul berapa tak tahulah, tak diberitahu oleh Nabi SAW. Baik, itu kita dah tengok 2 minggu lepas. Kemudian yang keduanya, kita sambung hari ini, memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Okey, selawat ni tuan-tuan, apa maksud selawat? Selawat ni, yang pertama sekali kita kata apa maksud selawat? Selawat ni ada orang kata mendoakan apa dia? Kerahmatan ke atas Nabi SAW. Tapi saya setuju dengan pandangan Syekh Utsaimin rahimahullah. Dia kata selawat bukan kerahmatan, tapi lebih khusus lagi. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat Quran, mereka itulah orang-orang yang mati di jalan Allah tu, mereka yang ketika ditimpa musibah, mereka sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Dan mereka itu orang-orang yang akan mendapat selawat daripada Tuhan mereka, wa rahmah, dan juga kerahmatan. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau dua perkataan ni disebut dalam satu ayat, menunjukkan dia perkara yang berlainan. Boleh faham? Allah sebut dalam ayat tu salawat, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah yang mendapat selawat daripada Tuhan mereka, wa rahmah, dan juga kerahmatan daripada Tuhan mereka. Jadi kata Syekh Utsaimin, kalau dua perkataan ni disebutkan bergandingan dalam satu ayat, menunjukkan selawat dan rahmat tu perkara yang berlainan. Sebab kalau sama, dia takkan sebut secara bergandingan, dia mesti lain. Ini hebatnya. Yang pertama hebatnya ulama, dan yang kedua lebih utama lagi, hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum daripada Syekh Utsaimin ni, ramai dah ulama tafsir datang, betul tak? Bukan seorang dua ulama tafsir, tapi nak cerita ilmu Quran tu tak habis lagi. Maksudnya nak kaji, nak korek tu, dia tak ada sampai kita ni tafsir habis lah, tak ada benda nak kaji lah. Dia tak macam tu. Okey, jadi kata Syekh, dia kata pandangan dia lah, apa dia selawat, dia kata berdasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, apabila Allah menyintai seorang hamba, apabila Allah Subhanahu wa taala menyintai seorang hamba, apa tanda Allah sayang? Allah akan sebut namanya di hadapan malaikat-malaikat yang utama. Sebab tu kita kata di antara tanda sahabat itu merupakan sahabat yang utama, sahabat yang besar, sahabat yang banyak pahala dia, apa dia? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepada mereka dengan menyebut nama mereka. Kerahmat Allah Subhanahu wa taala sebut nama kita, apa lagi yang lebih besar daripada tu, kan? Sebagai contoh, siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nabi SAW sebut, ya Ubay, malam semalam Tuhan kamu mengirimkan salam ke atas kamu. Lalu Ubay bin Ka'ab tanya, apakah dia menyebut nama Ubay bin Ka'ab? Ya, dia menyebut nama Ubay bin Ka'ab. Menangis Ubay bin Ka'ab. Itu benda kita ni, kalau Allah kirim salam pada kita, habis cerita tu kan. Kenapa? Sebab Assalamualaikum, kesejahteraan ke atas kamu. Maknanya kamu akan hidup sejahtera dunia akhirat, kamu akan selamat. Nak apa lagi? Habis dah. Sama juga dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Di hujung hayat dia, Jibril datang, kata aku datang untuk menyampaikan salamnya Allah pada Khadijah radhiyallahu anha. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha pun pernah dapat juga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dia kata selawat ni apa dia? Sebutan Allah nama kita di hadapan malaikat yang utama. Sebab dalam hadis Imam Al-Bukhari ni, kata Nabi SAW, bila Allah menyintai seorang hamba, dia akan sebut nama hamba tu. Sebab hamba Allah ni tak tahu berapa banyak, semua makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila dia single out, dia sebut nama kita tu. Dia sebut pula, bukannya sebut biasa-biasa, sebut di hadapan malaikat yang utama. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Kata Nabi SAW, bila Allah cinta pada seorang hamba, dia akan sebut nama di hadapan malaikat utama, di hadapan Jibril. Kata, ya Jibril,
aku sayang kepada fulan bin fulan, yang ni memang penutup hidup hamba tu, aku sayang pada fulan bin fulan. Maka kata Nabi SAW, Jibril pun akan himpunkan malaikat, dan Jibril akan kata, Allah berfirman kepadaku, dia sayang pada fulan bin fulan, maka mari kita semua sayang pada dia. Jadi berdasarkan pada hadis tu, bila sebut selawatlah ke atas Nabi, maksudnya apa? Kita doa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama baginda di hadapan malaikat, itu maksudnya. Allah Subhanahu Wa Taala memuji nama baginda di hadapan malaikat, itu selawat. Okey, satu bila kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah kurniakanlah salawat kepada baginda, maksudnya apa? Az-zikru, sebutan nama baginda di hadapan malaikat utama, inilah hamba aku yang paling aku sayang. Masya-Allah, itu dia selawat. Okey, jadi disebabkan tu kita kata selawat ni dia ada timbul perbincangan di kalangan ahli-ahli agama. Adakah selawat ni perlu lafaz dia betul-betul daripada Nabi SAW sahaja? Okey, maksudnya adakah bila kita nak baca selawat ni perlu lafaz yang khusus daripada Nabi SAW? Ada yang kata kena lafaz yang khusus. Sebagai contoh, An-Nawawi dalam Al-Azkar, dia ada bawa lebih kurang 18 ke 20 riwayat berkenaan selawat yang berbeza. Tak apalah riwayat tu, cuma soalan dia, adakah perlu riwayat yang khusus daripada Nabi SAW? Saya tengok dalam masalah ni, kalau yang cenderung pada mazhab Hanabilah, dia kata kena khusus daripada Nabi SAW. Tapi saya tak setuju. Sebab apa? Sebab selawat ni kita kata, kalau kita tengok ada ungkapan selawat yang dibaca oleh, kita tengok sahabat dan juga tabi'in, kita kata ungkapan-ungkapan tu tak ada riwayat tapi mereka sebut. Sebab apa? Menunjukkan, nampak gayanya mereka memahami selawat ni, apa-apa doa yang mengucapkan selawat ke atas Nabi dikira sebagai selawat. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, setiap kali kita sebut nama Nabi SAW, lafaz SAW tu tak ada hadis dia. Okey, tak ada hadis dia. Tetapi golongan salafus salih memang itulah amalan dia. Boleh nampak? Menunjukkan apa? Bahawasanya apa-apa lafaz yang mengagungkan dan membesarkan Nabi SAW termasuk dalam istilah salawat. Sebab tu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar, memang Syafi'i, sebab tu kita jangan cepat sangat. Memang Syafi'i pernah sebut dia tidak memandang ada masalah kalau orang nak tambah perkataan Sayyidina dalam selawat, tak ada masalah dia kata. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'in, Syafi'ina tak boleh lah. Allahumma salli ala Habibina wa Sayyidina Muhammad SAW. Boleh, sebab apa? Sebab dia kata Sayyidina maksudnya apa? Ketua kita, memang dia ketua kita pun. Habibina, kekasih kita, memang dia kekasih kita pun. Cuma saja dia kata jangan dibacakan dalam solat. Sebab apa? Sebab dalam solat ada hadis yang khusus Nabi SAW sebut, kalau dalam solat baca macam ni saja. Okey, kalau kita kata selawat tu kena khusus daripada Nabi, maknanya apa tuan-tuan? Yang ni yang saya kata, kalau nak kata khusus tu susah kot. Kalau kita kata khusus, kena khusus daripada Nabi SAW, maknanya setiap kali kita sebut nama baginda, kita kena baca selawat Ibrahimiyah macam dalam solat lah. Sebab tu riwayat paling kuat, Allah tak jadi kelas macam ni. Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka ketika sahabat melihat baginda Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, mau bila sengok pun ikhlas kata. Okey, sebab tu ungkapan salafus salih memang mereka sebut Nabi SAW. Apa maksudnya? Ya Allah berselawatlah, sebutlah nama baginda Nabi SAW, yang tu dah mencukupi sebagai selawat. Okey, satu bila kita kata hari Jumaat, esok masuk ni pun dah masuk hari Jumaat lah, kita masuk, kita kata banyaklah berselawat pada baginda. Balik masuk kereta ni on the way balik rumah, banyak Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau saya nak baca selawat Ibrahimiyah penuh Ustaz, lagi tak ada masalah. Okey, cuma saja nak kata selawat itu tidak semestinya dia kena ada lafaz khusus daripada Nabi SAW. Sebegitu kita nampak amalan salafus salih. Wallahu alam. Ya? Selawat Ibrahimiyah tu. Itu panjang tu. Oh, panjang. Setiap kali kita tu kata kalau kelas sebut tu kita lalu sebut Ibrahimiyah pun panjang. Tapi yang kita dapat, mana kita dapat sallallahu alaihi wasallam? Daripada salafus salih.
Menunjukkan yang mereka faham selawat tu apa-apa doa. Okey, apa-apa doa yang mengagungkan Nabi SAW makbul, diterima. Tapi dalam solat kena baca Ibrahimiyah lah. Sebab apa? Sebab hadis dalam solat tu memang ada hadis khusus. Nabi kata ingat bacaan ni. Yang tu khusus dalam solat. Okey, yang Syafi'i kata tadi tu di luar solat. Nak baca Sayyidina ke nak baca, bahkan kata Syafi'i kalau orang tu dia nak menyembelih pun dia sebut selawat pun aku tak mau halang, dia kata. Sebab apa? Sebab selawat ni boleh dibaca pada bila-bila masa. Wallahu a'lam. Okey. Baik, okey, itu dalam bab selawat. Okey, kata Nabi SAW daripada Aus bin Aus radhiyallahu an, di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumaat. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu pula diwafatkan. Nabi Adam ni umur dia berapa? Kalau ikut setengah riwayat 1200 tahun. Saya doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah lah kita ni umur 60 70 saja. Sebab kalau 1200 tahun kita nak tengok benda kat dunia ni banyak sangat, betul? Kadang-kadang kita kata benda-benda kenikmatan dunia ni dia sementara dan dia terhad. Yang banyaknya kat akhirat nanti. Jadi kalau bayang 1200 tahun tu satu. Lepas tu kedua yang dalam kelas akidah kita pun saya cakap panjang kat dunia tu satu. Kemudian bila kita dihisap kat akhirat nanti pun satu kerja, tuan-tuan. Ni 60-70 alhamdulillah lah. Maksudnya dia punya auditing tu 60-70 tahun punya amalan kan. Cuba bayang kalau 1200 tahun. Pada tahun ke 1094 tu dia nak sampai kat situ pun satu hal. Okey, jadi alhamdulillah lah umur kita 50 ke 60 ke 70 saja, alhamdulillah. Okey. Pada hari itu pula ditiup sangkakala as-sur. Okey, wa fihi nafkhatu as-sur. Sur ni sangkakala lah. Dan dimatikan semua umat manusia. Kerana itu perbanyakkanlah membaca selawat atasku dan bacaanmu itu akan disampaikan kepadaku. Kiamat jadi hari Jumaat. Nabi Adam AS dijadikan hari Jumaat, diwafatkan hari Jumaat, ditiup sangkakala pun pada hari Jumaat. Maka kata Nabi SAW, banyakkan selawat ke atasku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya bacaan selawat itu disampaikan pada engkau, padahal waktu itu jasad engkau telah hancur luluh? Sahabat tanya. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah melarang bumi untuk memakan jasad para anbiya. Jasad para nabi memang kekal. Sebab tu tahun 1940 tak silap saya kan, ada percubaan untuk curi jenazah Nabi SAW. Dia tak curi daripada atas, dia korek daripada bawah. Jadi kerajaan Saudi dah simen kata semua tu untuk tak bagi ambil jenazah Nabi SAW. Baik, ini satu hadis, ada satu riwayat. Ada juga lafaz lain yang sahabat tanya soalan yang sama. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana selawat itu disampaikan pada engkau? Kata Nabi SAW, dia kata sesungguhnya setelah kewafatan dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan malaikat, yang mana malaikat tu kerja dia kutip selawat di mana saja kamu ada. Okey, kutip selawat. Sebab tu sebahagian kata amalan menyampaikan salam ke atas Nabi SAW. Maksudnya kita kata bila orang tu nak pergi Madinah, kirim salam kat Nabi, tidak diperlukan. Sebab apa? Sebab hadis tadi Nabi kata malaikat tu akan kutip salam kamu ke atasku di mana saja kamu berada. Mana kalau kat Malaysia pun selawat sampai tak? Sampai kata. Okey, cuma saja dari sudut emosi perasaan tu kita fahamlah rindu pada Nabi SAW. Yang tu kita fahamlah. Cuma saja amalan tu tidak diperlukan sedemikian. Rasa rindu, selawat saja sampai pada Nabi SAW. Okey, baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim, disunatkan memperbanyakkan selawat ke atas baginda pada hari dan malam Jumaat. Ini berdasarkan sabda baginda, akfiru minas salati alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah. Perbanyakkanlah oleh kalian membaca selawat atasku pada hari dan juga malamnya Jumaat. Hal ini tepat sekali sebab Nabi SAW adalah penghulu manusia dan hari Jumaat adalah penghulu sekalian hari. Maka mengucapkan selawat pada baginda pada hari itu merupakan keutamaan yang tidak terdapat pada hari-hari lain. Okey. Di samping itu terdapat pula hikmah yang lain, bahawa semua kebaikan umat Muhammad di dunia dan akhirat sebenarnya terletak di tangan ni, maksudnya jasa baginda SAW. Okey. Kita ni beribadah kepada Allah, kita banyak berbuat baik, berbuat pahala,
Disebabkan siapa? Baginda Nabi SAW. Dia yang tunjukkan kita. Dia tunjukkan kita macam mana cara solat. Dia tunjukkan kita macam mana cara puasa. Kalau dia tu tak datang, memang sesat payah habis, tak tahu kata. Jadi sebab tu dia kata kebaikan umat Muhammad ni, benda-benda amal soleh ibadah kita buat adalah di atas jasa baginda SAW. Okey. Kerana itu dengan perantaraan baginda, Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan pada umatnya kebaikan dunia dan akhirat, dan kemuliaan terbesar yang dapat mereka capai adalah pada hari Jumaat, disebabkan kita dibangkitkan dan ditempatkan di dalam syurga. Bahkan hari itu pula bertambahlah kemuliaan mereka, iaitu jikalau berhasil masuk syurga. Maknanya masuk syurga pun kata Syekh Sabit ada riwayat kata hari Jumaat juga. Okey, besar hari dia. Hari Jumaat juga merupakan hari raya mereka sewaktu di dunia, serta permohonan hari itu akan dikabulkan. Semua itu dapat mereka ketahui dan capai dengan hanya sebab pimpinan baginda SAW, kata Ibn Qayyim, bukan saya sabit, Ibn Qayyim. Kerana itu sebagai tanda syukur, hendaklah kita memperbanyakkan selawat pada hari dan malam Jumaat. Okey, yang kita pun tahu kelebihan Jumaat ni pun sebab apa? Sebab Nabi SAW juga. Kalau kita tengok umat Yahudi, mereka membesarkan hari Sabtu. Kalau kita tengok orang Kristian, mereka membesarkan hari Ahad. Walhal arahan Allah Subhanahu Wa Taala pada mereka, kata Nabi, patutnya mereka membesarkan hari Jumaat. Terbalik kot habis. Okey, jadi kita besarkan hari Jumaat insya-Allah. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membaca suratul Kahfi. Yang ni kita ada fatwa. Dekat Perlis ada fatwa pasal ni. Kenapa kes fatwa ni? Cerita dia macam ni. Sekejap. Okey, saya baca hadis ni dulu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, maka dia akan diberi cahaya yang dapat meneranginya di antara kedua Jumaat. Hadis kedua, Ibnu Umar meriwayatkan, barang siapa membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka cahaya akan memancar dari bawah kakinya hingga menjulang ke atas langit dan meneranginya pada hari kiamat, serta diampuni dosanya yang terdapat antara dua Jumaat. Masalahnya adalah dua hadis ini dhaif. Itu masalah dia. Suatu sampai masuk perbincangan fatwa tu. Masalahnya hadis ini dhaif. Habis tu yang sahihnya Ustaz. Yang sahihnya adalah kata-kata sahabat saja, bukan hadis Nabi SAW. Okey, yang sahihnya adalah kata-kata sahabat saja. Adapun hadis Nabi, kalau ada sanad yang bagus pun, dia tak kata hari Jumaat, dia kata baca surah Al-Kahfi saja. Jadi isunya dekat hadis yang di dalam lafaznya terdapat penambahan pada hari Jumaat. Sebab kalau hadis yang lain dia kata siapa baca surah Al-Kahfi, maknanya bacalah bila-bila. Satu saya ingat Dr. Rodi kita pun Al-Fadil Dr. Rodi kita pun, dia pun lebih pada berpandangan tidak ditetapkan hari Jumaat, baca surah Kahfi bila-bila. Sebab apa? Sebab hadis yang sebut hari Jumaat tu, hadis tu dia pandang bermasalah. Okey, macam mana pandang bermasalah? Ini cerita ulum hadis sikit. Cerita dia macam ni. Hadis ni tuan-tuan, sebenar-benarnya hadis ni sebelum-sebelum ni pun ada saya sebut, dia berdasarkan kepada ijtihad. Betul? Dia berdasarkan pada ijtihad. Maksudnya kita tengok kalau perawi-perawi itu semua orang bagus-bagus, yang memang semua orang kata adil, orang kata bukan penipu, ingatan dia pun kuat. Saya semalam saya pergi balik mengajar pada Malau semalam, saya pergi bungkus nasi goreng. Masa bungkus nasi tu, dekat TV ada tunjuk, TV dekat tempat restoran tu lah, ada tunjuk seorang ustaz ni mengajar ulum hadis. Saya tengok, bagus tu kan. Lepas tu dia tukar, kata bang, tukar bola Allah, kata syok tengok ulum hadis, dia ngajar ulum hadis, tapi bagus lah. Saya, benda baru saya belajar daripada dia. Saya tak ingat nama ustaz tu, saya duk tunggu nama dia pun tak keluar-keluar, saya pun tak kenal. Tapi satu benda ilmu baru saya dapat selama ni, bila saya mengajar tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat konsep macam ni, saya kata sifat perawi itu adil dan dhabit. Ingat tak saya sudah cakap adil dan dhabit? Semalam baru saya dapat perkataan dhabit tu dalam bahasa Melayu apa. Selama ni saya duk sebut dhabit. Memang kami mengajar kami belajar kat universiti pun dhabit ni dhabit lah, sebab belajar pun media bahasa Arab. Dhabit ni bahasa Melayu kompetensi. Maksudnya dia layak, dia seorang yang hafaz, dia seorang yang efisien, dia seorang yang menulis bagus, dia seorang yang amalan dia kuat, dia seorang yang berkelayakan untuk menyimpan hadis Nabi SAW. Bila dia sebut tu dhabit ni, dia kata sebenarnya masa dia ngajar, dia pun macam mana nak sebut dhabit ni, dia macam tu juga.
Sekali dia sebut dhabit ni dalam paling dekat bahasa kita, dia kata kompetensi. Saya, tu dia. Ya sungguh. Betul. Kompetensi. Kalau dalam kajian pendidikan, siapa yang terlibat pendidikan biasalah. Kompetensi memang ada kajian tersendiri. Guru ni kompeten ke tak? Dia kompeten tak bila beri ujian, bila ambil markah? Memang ada perbincangan tu, kompetensi. Jadi dhabit ni, alhamdulillah, saya kalau jumpa dia terima kasih kat dia. Dhabit ni kompetensi. Maksudnya seorang perawi itu dia layak tak simpan hadis? Layak dari segi penilaian dia bagus tak? Sikap dia terhadap hadis bagus tak? Pengetahuan dia terhadap hadis bagus tak? Hafalan dia terhadap hadis bagus tak? Itu dhabit. Sebab ada perawi yang adil, perawi yang tidak menipu, tetapi dia tak kompeten. Ada. Maksudnya hadis tu dia barangkali dia sendiri tidak menguasai hadis tu, dan bila riwayat dia tersilap riwayatkan. Ada macam tu. Walaupun dia tak niat menipu. Macam tu. Okey. Jadi dhabit ni kompeten. Okey. Jadi balik pada tadi, kalau seorang perawi itu ataupun perawi-perawi dalam sanad hadis tu, kita tengok dia adil, kita tengok dia kompeten, kita tengok dia tak pernah buat dosa besar, tak pernah menipu, maka kita kata insya-Allah selamat untuk kita kata hadis ini sahih. Betul tak? Kalau nak dirangkumkan, nak diringkaskan ilmu hadis ni, itulah dia. Maksudnya kita nak kata hadis ni sahih ustaz sebab saya dengar daripada Nabi sampai kiamat, tak ada. Memang tak ada. Kita cuma berdasarkan pada perawi-perawi yang meriwayatkan hadis tu. Okey. Jadi, apa kaitan dengan hadis yang sebut mengkhususkan malam Jumaat ni? Dia jadi perbincangan di kalangan ulama. Bila dalam hadis tu ada tambahan siapa yang baca surah Al-Kahfi tambahan pada hari Jumaat, adakah penambahan itu perawi itu tersilap ataupun perawi itu memang dengar daripada guru dia macam tu? Itu saya cuba sampaikan dalam bahasa yang mudah. Okey, adakah dia tersilap? Maksudnya bila dia cakap tu dia tersilap, dia tertambah hari Jumaat, ataupun memang dia dengar daripada cikgu dia dengar daripada syekh dia macam tu. Memang syekh dia seorang yang siqah, dia pun seorang yang siqah, dia dengar macam tu dan diriwayatkan macam tu, dan yang dia riwayatkan tu orang lain tak riwayat macam tu. Dalam ilmu hadis, dua keadaan ni dipanggil ziyadatus siqah. Satu, ziyadatus siqah maksudnya penambahan lafaz dalam hadis oleh perawi yang terpercaya, perawi yang bagus. Okey, orang lain tak riwayat macam tu, tapi dia riwayat ada penambahan. Tapi kalau kita nak kata dia silap, susah, sebab dia memang hebat sungguh dalam hadis. Memang dia dengar daripada syekh dia pun kemungkinan besar macam tu. Sebagai contoh siapa? Sebagai contoh siapa? Sebagai contoh Imam Malik rahimahullah. Okey, Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah ni tuan-tuan, dia guru dia dan juga guru dia Nafi'. Kan? Nafi' ni pula dengar daripada siapa? Nafi' ni pula dia punya guru dia Ibnu Umar, anak Umar radhiyallahu an. Mereka ni, Imam Malik dengan Nafi' ni, mereka ni kalau dalam hadis kita gelar sebagai di antara gunung dalam hadis. Kenapa? Sebab kalau di riwayat lain pun kita tak boleh nak senang-senang kata dia silap. Sebab dia punya ingatan dia punya warak dia punya tawaduk dia punya siqah, dia punya alim faqih dia, tak ada orang lah macam dia kata. Waktu umur dia 9 tahun, dia pergi jumpa dengan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Dia kata, guru, dia kata, saya nak belajar hadis, kata. Jadi guru ni kata, kamu dah sampai ke rumah saya, mari makan dulu, kan? Mari makan dulu. Masuk budak umur 9 tahun, tuan-tuan. 9 tahun. Kata, mari saya nak mengaji hadis, kata. Lalu guru dia kata, makan dulu. Dia kata, saya tak lapar makanan, saya lapar ilmu, dia kata. Saya lapar ilmu. Maka guru dia pun membacakan 50 hadis daripada dia. Daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Qal, macam ni. Lepas tu sambung hadis kedua lah. Daripada siapa? Daripada sahabat, daripada Nabi. Qal, Nabi kata sekian. Berapa hadis? 50 hadis. Lepas tu guru tu kata, cukup lah, dia kata, untuk ini. Ibn Syihab Az-Zuhri kata cukup untuk ini. Dia kata sambung lagi, dia kata tak apalah, kamu balik dulu. Budak 9 tahun, tuan-tuan. Rasanya anak kita 9 tahun dah tulis 2 hadis. Lambat kot, tuan-tuan. 50 hadis, kata. Lalu guru dia kata, balik lalu, kata, kamu hafal hadis dulu. Dia kata, tapi syekh, saya dah hafal dia pun. Ibn Syihab Az-Zuhri kata, cuma kamu baca balik. Dia baca balik daripada ingatan dia semua 50 hadis tu balik.
Baca. Kata Ibn Syihab Az-Zuhri, kita dah ada ulama baru kata. Dan bila Imam Malik besar, bila Imam Malik dah jadi ulama fiqh, tok guru dia Ibn Syihab tu jadi anak murid dia. Berapa ramai orang dalam dunia ni hak anak murid jadi jadi tok guru tu tuan. Jadi bila orang macam ni dia meriwayatkan hadis, kita nak kata dia silap riwayat ni, tak usah nak laju sangat. Dia punya tahap keilmuan dia tu. Sebagai contoh hadis apa? Hadis jumhur ulama meriwayatkan Nabi SAW sebut, sesungguhnya dijadikan seluruh bumi ini masjid. Kan ada Nabi sebut kan, sesungguhnya dijadikan seluruh bumi ini masjid, yang mana dijadikan seluruh bumi ini masjid dan suci. Kata Nabi SAW, dijadikan masjid dan suci, maknanya kita boleh solat kat mana-mana. Imam Malik meriwayatkan hadis tu, sesungguhnya dijadikan bagi umatku seluruh bumi ini masjid dan suci tanahnya. Ada tambahan tanahnya. Tanahnya maksudnya apa? Boleh tayamum kalau tak ada air. Al-Imam Malik meriwayatkan tambahan tanahnya. Jadi soalan dia, orang tanya, adakah dia ni meriwayatkan daripada syekh dia macam tu? Maksudnya lafaz yang kita tak dengar daripada orang lain, ataupun Imam Malik tersilap? Bila pasal Imam Malik meriwayatkan daripada Nafi', kita kata dak, dia tak silap. Kita kata dia tak silap, memang dia dengar daripada syekhnya sedemikian rupalah. Rupanya kita cari-cari balik daripada sanad lain, ya, memang ada orang lain yang meriwayatkan daripada Nafi' dengan tambahan suci tanahnya. Maka betul riwayat Imam Malik. Oh, tapi nak capai level tu, saya berani cakap lah, kita sekarang tak ada orang macam tu, kata. Yang tu kita panggil kes apa? Saya sebut tadi, kita panggil ziyadatul thiqah, penambahan lafaz hadis oleh orang yang dipercayai. Okey, itu satu. Yang kedua, yang berlawanan dengan dia pula, kita panggil syaz. Syaz ni maksudnya seorang perawi yang terpercaya tetapi diriwayatkan hadis yang bercanggahan dengan orang lain. Orang lain riwayat lain, dia tiba-tiba riwayat bercanggah betul, kata. Kan? Sebagai contoh, siapa seorang ulama tabi'in nama dia Syu'bah Al-Hajjaj. Syu'bah Al-Hajjaj. Syu'bah ni memang alim, faqih. Memang kalau sebut nama Syu'bah di kalangan tabi'in, dia pun kita kata ni merupakan bintang dalam hadis kita tu. Memang besar nama dia. Dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW membacakan amin dan selepas baca surah Al-Fatihah. Masa baginda jadi imam, selepas habis baca surah Al-Fatihah, dia meriwayatkan Nabi baca amin secara sir, secara senyap. Nampak tak? Tapi yang ni Al-Imam Al-Bukhari kata yang ni memang pelik, dia kata. Sebab tak ada jalan lain kata Nabi baca amin senyap. Tak ada. Bukhari kata, saya cari tak jumpa. Jadi kata Imam Al-Bukhari, ini Imam Bukhari bukan saya tak berani nak kritik Syu'bah. Imam Bukhari tak apalah level dia. Dia kata apa? Dia kata nampak gaya Syu'bah tersilap dalam periwayatan dia. Maka kita panggil hadis ni suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah, perawi yang bagus, bukan perawi pembohong. Pembohong tolak tepi ya. Seorang perawi yang siqah, perawi yang bagus, tetapi bercanggahan dengan perawi siqah yang lain. Okey, jadi dua, ziyadatus siqah dengan syaz. Soalan dia, hadis baca surah Kahfi hari Jumaat ni ziyadatus siqah ke syaz? Tu soalan dia. Itu yang sampai masuk fatwa tu. Sebab apa? Hak pala-pala hak bincang macam Dr. Zaimi kita, Dr. Rodi kita, sampai kan macam mana kita nak beza kan Ustaz? Saya sendiri pernah buat kajian berkenaan perkara ni. Saya ingat 3 hari saya baca pasal ni. Kesimpulan akhirnya apa? Kesimpulan akhirnya betul-betul kita nak tetapkan yang ni ziyadatus siqah ataupun syaz, akhirnya berbalik pada ijtihad juga. Macam ilmu hadis ni memang ijtihad. Okey, jadi nak kata tu memang dia berbalik pada ijtihad juga. Jadi kita punya fatwa pelih kita nampak gaya mereka mengambil pandangan bahawasanya sebutan baca surah Al-Kahfi dengan tambahan pada hari Jumaat, mereka kata itu ziyadatus siqah, bukan syaz. Ziyadatus siqah itu pun satu hal juga. Kalau ada orang riwayat kan, seorang riwayat baca surah Al-Kahfi akan dapat cahaya, seorang lagi riwayat baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat akan dapat cahaya. Sama ada dua lafaz ni bertentangan ataupun tidak, tu pun ijtihad juga. Boleh faham maksud saya?
Satu mata nampak macam ni bukan, ni tak bertentangan. Yang seorang ni dia meriwayatkan lebih khusus daripada orang lain, itu saja. Mata orang lain nampak tak. Orang lain kata baca surah Kahfi dapat 2 cahaya. Orang lain tak cakap hari Jumaat. Yang ni bertentangan. Nampak tak? Jadi sama ada dia bertentangan ataupun tidak tu, itu pun bergantung mata orang tengok juga. Sebab tu kita kata benda ni memang masuk sampai perbincangan, tapi kesimpulan perbincangan mereka lebih mengambil pandangan bahawasanya tambahan pada hari Jumaat tu adalah ziyadatus siqah, bukan syaz. Okey, banyak lagi lah kita kata contoh-contoh hadis yang ni. Memang saya ingat kalau siapa tuan-tuan kalau minat tu tajuk ni, ada satu artikel tapi panjang. Saya baca artikel tu pun berasak kepala. Saya ingat nak dekat 30 muka surat juga, nama je artikel. Memang tajuk dia perbezaan di antara syaz dan ziyadatus siqah. Jadi dia cerita anwa'us syaz, jenis-jenis syaz, jenis ziyadatus siqah. Ala kulli hal, tak apa, saya sengaja je nak sebut sebab nak kata paling kurang pun tak perlu ingat, tapi paling kurang pun pendedahan kita. Paling kurang pun kita pernah dengar kan. Tak ada lah kalau dengar tempat lain tu jadi duduk telopor macam tu. Tak faham pun tak apa, tak ada masalah. Benda ni bukan fardu ain pun. Cuma nak menunjukkan dia kesimpulan talabul ilmi ni tuan-tuan. Kesimpulan kita menuntut ilmu ni, kalau tanya saya sekalipun, taklah banyak kajian bacaan saya, taklah banyak. Tapi kalau tanya saya, sebagai contoh kajian kedoktoran saya lah kan, kalau nak tanya saya apa kesimpulan ustaz dapat, apa kesimpulan ustaz dapat, dia penghujung menuntut ilmu ni pada saya lah, jumpaan yang paling bagus adalah kita sedar banyak lagi kita tak tahu. Itu tujuan ilmu. Kalau pada saya, kalau dapat tu insya-Allah bagus kita tahu. Banyak lagi tak tahu. Sebab bila saya buat kajian pun, saya baca kat satu tempat, contohnya saya baca buku, saya tak sempat nak baca semua buku tu. Saya boleh baca bahagian yang berkaitan dengan kajian saya. Kalau nak baca, Allah tuan-tuan, A'yanu Syiah 30 jilid, mana nak baca 30 jilid, nak tu berapa tahun hamba nak habis ngaji. Jadi kita boleh baca barangkali 10 muka surat yang berkaitan dengan isu yang kita nak buat. Tapi buku tu panjang 30 jilid, tak sempat baca. Ada yang kita nak cari, isu yang kita cari tu pun dia tersentuh isu lain yang kita pun tak tahu jawapan, tapi tak sempat nak cari sebab banyak lagi benda lain nak buat. Okey, jadi di akhir kajian tu yang saya sendiri dapat apa dia? Benda yang saya tak tahu lagi banyak daripada benda yang saya tahu. Cuma saja yang saya sempat tulis dalam tesis tu, itu apa yang cukup untuk mendapatkan sekeping sijil. Itu saja. Tak, sungguh betul. Adakah tu menandakan saya seorang pakar? Kalau tanya saya, tak, buat malu orang bagi pakar. Banyak lagi benda kita tak tahu. Kalau nak kata dalam bab tajuk kita kaji tu, barangkali bolehlah kata nak saya cerita sejam, bolehlah kot, macam tu. Tapi nak kata pakar, taklah. Sebab dalam perjalanan nak siapkan satu buku tu, kita kata lebih banyak benda yang kita tak sempat nak tahu berbanding yang sempat kita kaji. Jadi kadang-kadang benda-benda gini pun, bab ulum hadis dan sebagainya, bukan saya sebut tuan-tuan dan puan-puan kena hafal, tak. Tapi paling kurang pun saya nak kita sama-sama capai pada ilmu ni tak ada hujung dia. Tak ada hujung dia. Jadi saya harap benda tu mendatangkan keinsafan dalam diri kita. Kalau ada orang kata orang ni tak betul, orang ni apa, kata saya ni pun banyak lagi nak kena ngaji ke apa, sebelum kita nak jatuh hukum pada orang macam tu. Okey, wallahu alam. Kalau dapat macam tu, maka saya boleh mati dengan tenang. Suatu hari nanti paling kurang ada juga benda yang boleh saya sampaikan. Okey, wallahu alam. Saya ingat sampai situ saja. Sebelum saya lupa, esok insya-Allah istimak Jumaat kita berjalan macam biasa. Cuma saja Tuan Syekh Abdul Qadir kita tak ada esok. Jadi Ustaz Najri kita, kemudian saya tafsir. Esok nak sembang panjang sikit boleh ya? Sebab habis dengan saya saja insya-Allah. Wallahu alam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على طه